Selamat pagi, terima kasih Puan Yang di-Pertua. Berdasarkan rekod daripada Jabatan Pertanian, seluas 103,563 hektar tanah terbiar milik persendirian telah dikenal pasti melibatkan sejumlah 46,382 lot di Semenanjung Malaysia yang termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 89,464,35 hektar merupakan tanah darat, manakala 14,098,26 hektar adalah tanah sawah. Bagi memanfaatkan tanah terbiar dan seterusnya meningkatkan pengeluaran makanan dalam negara, KPKM telah mencadangkan inisiatif bagi meningkatkan keluasan tanah pertanian melalui sinergi antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri yang dibentangkan di dalam mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri yang ke-139. Antara sinergi yang sudah dipersetujui dalam mesyuarat tersebut adalah penubuhan Jawatankuasa Pembangunan Tanah Pertanian peringkat daerah bagi memudah cara urusan membangunkan tanah persendirian yang tidak diusahakan dan yang berpotensi. Kementerian juga telah menawarkan insentif kepada semua pihak yang ingin membangunkan tanah-tanah terbiar atau berpotensi melalui program-program yang dirancang. Antara program yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah melalui program pengukuhan keterjaminan makanan tahun 2024, iaitu mengoptimumkan penggunaan tanah dengan kerjasama kerajaan negeri di bawah KPKM dengan nilai peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 150 juta. Program ini adalah kesinambungan kepada projek pembangunan tanah pertanian berpotensi yang dilaksanakan sebelum ini yang memfokuskan pembangunan tanah-tanah milik kerajaan negeri atau agensi di bawahnya. Bagi maksud ini, KPKM telah mengenal pasti beberapa aktiviti pertanian dan peternakan dalam program ini khususnya untuk meningkatkan pengeluaran jagung bijian, tanaman kontan antaranya bawang, cili, halia dan buah rock melon, juga termasuk peternakan lembu, susu dan daging serta produk aquaculture. KPKM akan meneruskan libat urus bersama dengan kerajaan negeri bagi melaksanakan program-program pembangunan tanah terbiar agar wujud kesinambungan dan usaha kementerian untuk memastikan tanah-tanah pertanian dapat dibangunkan secara optimum. Sekian dan terima kasih. Hulu Terengganu. Terima kasih Speaker, terima kasih Menteri yang menjawab begitu detail. Cuma persoalan tambahan saya kepada Tuan Menteri, pada 2019 kerajaan memperkenalkan Geran Pertanian Pembangunan Tanah Terbiar. Geran Pertanian Pembangunan Tanah Terbiar. Persoalan saya, sejauh mana sambutan terhadap geran ini, kalau geran ini masih ada, dan yang keduanya, sememangnya dalam 1,000 tanah terbiar tersebut, 100,000 hektar tanah terbiar tersebut, mesti ada tanah yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian dan juga agensi pertanian. Apakah ada perancangan daripada Kementerian Pertanian untuk membangunkan tanah milik mereka daripada mereka sibuk tanah rakyat, utamakan tanah mereka dulu? Jawapan daripada Tuan Menteri. Terima kasih, Tuan. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk maklumat Yang Berhormat, angka yang disebutkan tadi iaitu 103,563 hektar tanah terbiar adalah milik persendirian. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, data ini adalah terkini sejak 2019. Kita menjalankan bancian untuk tanah terbiar setiap 5 tahun. Maka pada tahun ini kita akan buat lagi sekali bancian untuk tahun 2024. Dan untuk satu kawasan tanah dikategorikan sebagai tanah terbiar ini adalah kawasan tanah itu mesti tidak dibangunkan bagi 3 tahun yang berturut-turut. Kalau tanah itu adalah milik persendirian, maka itu adalah terserah kepada pemilik tanah tersebut bagaimana individu itu ingin membangunkan tanah tersebut.
Kalau itu adalah tanah kerajaan, maka ia akan bergantung kepada apakah perancangan dan juga dasar kerajaan bagi kawasan state land ataupun tanah kerajaan persekutuan yang tersebut. Sekian dan terima kasih. Tan Nom. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Yang Berhormat Timbalan Menteri Persidangan. Sejak kebelakangan ini kita melihat sektor pertanian banyak dikuasai oleh warga asing. Ini kerana sektor pertanian dianggap sebagai 3D dengan izin, iaitu dirty, difficult and danger oleh rakyat tempatan, khususnya golongan muda. Ini antara faktor yang menyebabkan banyak tanah-tanah pertanian persendirian tidak diusahakan dan diwarisi. Saya melihat jika perkara ini berterusan, kemungkinan besar pengeluaran hasil pertanian negara akan merosot dan kita akan bergantung sepenuhnya kepada import makanan. Justru itu, KPKM perlu melihat secara jangka masa panjang untuk memastikan golongan muda terlibat dalam aktiviti pertanian dan menjadikan pertanian itu perniagaan. Soalan saya, Yang Berhormat, apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kementerian untuk menggalakkan lebih ramai petani muda terlibat dalam aktiviti pertanian bagi membantu kerajaan meningkatkan pengeluaran hasil tanaman? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tenem. Yang pertamanya saya ingin untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tenem sebab saya nampak sejak daripada tahun lalu beliau sentiasa tanya berkaitan dengan isu-isu pertanian dan khususnya bagi golongan orang-orang muda. Terima kasih kepada YB Tenom. Jadi untuk maklumat Yang Berhormat, isu golongan petani menua merupakan cabaran bukan saja di negara kita tetapi juga di seluruh dunia. Walau bagaimanapun kita yakin sekiranya kita melaksanakan kaedah ke arah pertanian moden yang mengaplikasikan teknologi dan inovasi serta meningkatkan peluang pendapatan sektor pertanian, kita dapat menarik lebih ramai golongan muda untuk terus menceburi sektor pertanian. Di peringkat KPKM, pelbagai langkah strategik telah diambil dalam usaha untuk mempromosi, untuk melatih dan juga menggalakkan dan memupuk generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian dan juga meningkatkan peluang yang sedia ada melalui pendadahan bersasar kepada golongan tersebut. Sebagai contoh, pertama, program agropreneur muda diwujudkan bagi membantu dan menggalakkan golongan muda menceburkan diri dalam industri pertanian. Yang kedua, kita ada 15 pusat bertauliah di seluruh negara yang menawarkan program latihan kemahiran pertanian kebangsaan, iaitu satu program yang menggalakkan generasi muda untuk melibatkan diri dalam bidang agromakanan sebagai pekerja separa mahir atau usahawan agromakanan melalui teknologi terkini bagi meningkatkan kualiti dan produktiviti sektor agromakanan negara. Dan yang ketiga, kita juga menawarkan kursus-kursus jangka pendek seperti kursus upskilling dan juga reskilling bagi bidang pertanian teknologi moden yang dilaksanakan oleh KPKM melalui jabatan dan agensi di bawahnya. Dan untuk terutamanya dalam teknologi drone, otomasi, fertigasi dan juga vertical farming, teknologi IoT, kilang tanaman, close house ternakan, penggunaan baja pintar, IoT dalam pembenihan udang galak dan sebagainya untuk menarik lebih ramai orang-orang muda dan juga kita memastikan kita sentiasa selaras dengan perkembangan teknologi dan inovasi yang terkini. Sekian dan terima kasih. Bagi soalan nombor 9, Yang Berhormat Ranau tidak ada dalam Dewan. Jadi saya jemput Datuk Che Muhammad Zulkifli bin Yusof Besut. Terima kasih Puan Pengerusi. Masa panjang lagi saya pantun sikit. Rakyat merana harga beras. Umum harga mahal sangatlah pantas. Tanpa mesyuarat ikut terlintas. Soalan saya sebelum nombor 11. Nombor 10. Terima kasih Yang Berhormat Besut. Sebenarnya Yang Berhormat Besut itu janganlah sebut nombor 11, mengelirukan. Kita sekarang jawab nombor 10. Untuk maklumat Yang Berhormat, satu prosiding jawatan kuasa kira-kira wang negara ataupun PAC, Parlimen bilangan 2/A untuk
tahun 2023 telah diadakan pada 14 hari bulan Jun tahun 2023. Susulan daripada itu, satu laporan telah dikeluarkan di mana sebanyak 8 syur digariskan oleh PAC berhubung laporan terimaan dan bayaran obligasi sosial perjanjian konsesi pengurusan industri padi dan beras negara untuk diambil tindakan oleh pihak kementerian. Bagi itu, kementerian telah membentangkan maklum balas itu melalui sesi laporan tindakan susulan muktamad pegawai pengawal berhubung terimaan dan bayaran obligasi sosial perjanjian konsesi pengurusan industri padi dan beras negara di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan terhadap syur-syur laporan PAC Parlimen pada 11 hari bulan Mac 2024 yang lalu. Terima kasih. Besut. Soalan saya, semalam ada diumumkan oleh pihak menteri ya, mengenai dengan pengurangan harga beras putih import daripada RM2 hingga RM3 ya. Jadi boleh pihak menteri memberi sedikit perincian dan juga mekanisme dalam pelaksanaan setelah langkah kerajaan untuk membenarkan semua kontrak kerajaan untuk menggunakan pakai sepenuhnya beras putih import berbanding beras tempatan. Dan seterusnya soalan, Ringkaskan soalan, ada terpaksa apa-apa surat pindah satu saja penting, ada apa-apa tak pindaan kepada akta kawalan beras ni untuk mengelakkan daripada kartel berluasa sekarang ni dengan pembelian beras oleh pihak kartel sehingga RM2,000 ya, walaupun ditetapkan harga RM1,300 saja. Tolong jawab soalan saya. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Soalan-soalan yang berhormat tadi dia agak blurry sedikit, tapi saya akan cuba sebaik-baiknya untuk menjawab dengan info yang ada. Kalau berkaitan dengan pengumuman yang dibuat semalam, sebenarnya kerajaan kita dia sangat sentiasa cuba sebaik-baiknya untuk menangani cabaran-cabaran ekonomi yang dihadapi bukan saja oleh negara kita, malah oleh banyak negara dalam dunia ini. Maka antara satu cabaran itu adalah berkaitan dengan isu beras. Jadi kerajaan mengambil maklum isu-isu yang dihadapi baru-baru ini berkaitan dengan beras import dan juga beras putih tempatan. Maka pelbagai langkah intervensi telah dilaksanakan oleh Kementerian KPKM bagi menangani isu kekurangan beras putih tempatan ataupun BPT. Maka semalam, NAKOL telah bermesyuarat semalam Selasa 19 hari bulan Mac dan telah memutuskan beberapa perkara. Yang pertama adalah supaya kita meningkatkan pengedaran beras putih tempatan di pasaran dan kerajaan akan memutuskan supaya semua stok semasa padi dan beras yang telah dibeli oleh pengilang berjumlah 140,000 tan metrik dapat diproses dan dikeluarkan untuk kegunaan pasaran tempatan dengan serta-merta. Yang kedua, semua kontrak kerajaan menggunakan pakai sepenuhnya beras putih import dan melalui kaedah ini bekalan tambahan beras putih tempatan sebanyak 20,000 tan metrik dapat diedarkan sepenuhnya di pasaran mulai daripada bulan April. Dan yang ketiga, penurunan harga jualan runcit BPI di antara RM2 hingga RM3 di pasaran dilaksanakan berkuat kuasa pada hari ini, Rabu 20 hari bulan Mac. Kesemua langkah ini akan dapat meningkatkan ketersediaan bekalan beras kepada rakyat melalui jualan BPI pada harga yang lebih rendah serta pertambahan BPT di pasaran. Dan kita harap bahawa inisiatif ini dapat membantu rakyat untuk mengurangkan kos sara hidup terutamanya semasa bulan Ramadan dan musim perayaan yang bakal menjelang, dan kerajaan akan sentiasa memantau keadaan pasaran dan terus usahakan untuk memastikan rakyat mendapat bekalan dan akses kepada makanan ruji seperti beras pada harga yang berpatutan. Sekian dan terima kasih. Bayan baru. Soalan saya ada pasal
Jawapan tertulis. Pengurusi Bagi jawapan tak. tertulis yang belum Sekarang dijawab. tak jawab Okey. pasal kartel tadi. Akan bagi jawapan tertulis. Boleh jawab bertulis. Saya akan bagi secara bertulis, Yang Berhormat. Okey.